Remaja masa kini mungkin tidak mengenali nama Mustafa Kemal Atatürk. Namun, bagi mereka yang mengikuti perkembangan dunia pemerintahan Islam, pasti nama ini pernah satu ketika dulu menjadi bualan hangat dan berlegar di minda. Sebelum saya meneruskan, saya mohon untuk anda subscribe channel ini. Beliau merupakan Presiden Turki yang pertama. Di dalam sejarah dunia, beliau dianggap sebagai bapa pemodenan Turki moden yang mana namanya sangat dibanggakan dan diberikan gelaran Atatürk yang bermaksud bapa orang Turki. Jika dilihat sejarah dari sudut pandangan lain, Atatürk adalah seorang Yahudi yang menyamar menjadi seorang Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab menghapuskan pemerintahan Khalifah Islam yang dibubarkan secara rasmi pada 3 Mac 1924. Beliau juga sengaja menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan rakyat Turki yang selama ratusan tahun dinaungi cahaya Islam. Beliau seorang pengkhianat agama yang tidak dapat kita bayangkan kejahatannya. Berikut merupakan latar belakang Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk yang diberi gelaran Al-Ghazi yang bermaksud orang yang memerangi ini lahir pada tahun 1881 di kota Salonika yang ketika itu merupakan taklukan Khalifah Uthmaniyah. Bapanya Ali Riza adalah seorang pengawal di Jabatan Kastam, manakala ibunya bernama Zubaida, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Menurut H.S. Armstrong, salah seorang pembantu Atatürk dalam bukunya yang berjudul Al-Zi'bu Al-Akbar atau Al-Hayah Al-Qasah Lil-Tariyah, telah menulis, sesungguhnya Atatürk adalah daripada keturunan Yahudi. Nenek moyangnya adalah Yahudi yang berpindah dari Spanyol ke bandar Salonika. Golongan Yahudi ini dinamakan dengan Yahudi Daunamah yang terdiri daripada 600 buah keluarga. Mereka telah mendakwa memeluk Islam pada tahun 1683 Masihi, tetapi masih menganut agama Yahudi secara senyap-senyap. Ini diakui sendiri oleh bekas Presiden Israel Yitzhak Zifi dalam bukunya Daunamah terbitan tahun 1957 Masihi. Menurut tulisan beliau, ada kumpulan-kumpulan agama yang masih menganggap diri mereka sebahagian daripada Bani Israel. Antara mereka ada satu kumpulan iaitu kumpulan Daunamah yang Islam hanya pada zahir tetapi mengamalkan ajaran Yahudi secara senyap-senyap. Di awal kehidupan Atatürk, menurut Ali Mufrodi, seorang pengkaji Islam dari University of Leiden, Belanda, dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, menjelaskan Mustafa Kemal Atatürk dimasukkan oleh ibu bapanya ke madrasah. Tetapi beliau tidak menyukainya dan selalu melawan guru. Ketika Mustafa berumur 12 tahun, beliau dimasukkan ke sekolah tentera Salonika dan meneruskan pelajarannya di Akademi Tentera Monasitar pada tahun 1885 Masihi. Dia kemudiannya menyambung ke Akademi Tentera di Istanbul dan menamatkan latihan ketenteraannya pada tahun 1907 Masihi dan seterusnya ditugaskan di kamp tentera Batalion Ketiga di Salonika. Inilah titik permulaannya dalam memerangi pemerintahan Khalifah Uthmaniyah dan sebagai seorang penentang agama Islam. Sebagai seorang graduan daripada Akademi Tentera, beliau telah mengingatkan dan mempengaruhi rakan pegawainya agar tidak tertipu dengan dunia pemikiran Islam. Pada permulaannya, beliau telah mengubah ucapan Assalamualaikum kepada Marhaban Bikum, iaitu bermaksud selamat datang. Gerakan pertamanya memerangi Islam adalah dengan menubuhkan organisasi kebangsaan dan kebebasan yang bertujuan menghapuskan pemerintahan Khalifah Uthmaniyah yang menurutnya mengamalkan cara pemerintahan autoritarian. Namun usahanya gagal. Ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama, nama Mustafa Kemal Atatürk meningkat naik apabila dia telah dipilih menjadi Panglima Tentera ke-19. Pada ketika itu, tenteranya telah berjaya mengalahkan tentera Inggeris sebanyak 2 kali di semenanjung Gallipoli di Balkan Dardanelles, walaupun pada hakikatnya kekuatan tentera Inggeris mampu mengalahkan tentera Atatürk. Disebabkan kejayaan Atatürk membawa kemenangan kepada Turki, beliau telah dilantik menjadi kapten
dan seterusnya menjadi jeneral pada tahun 1916 Masihi. Namun, jika dilihat dengan mata hati, kejayaan yang diraih oleh Laknatullah ini sebenarnya adalah rancangan jahat pihak Inggeris yang sengaja mahu mengangkat nama Atatürk sehingga reputasinya dipandang tinggi oleh kerajaan Uthmaniyah. Di dalam satu lagi gerakannya, beliau telah mengetuai satu pasukan tentera di Palestin pada tahun 1918. Beliau telah menghentikan peperangan terhadap Inggeris, iaitu musuh kerajaan Uthmaniyah, secara mengejut, lalu membenarkan Inggeris untuk maju ke sebelah utara tanpa sebarang tentangan. Dengan muslihat yang licik, beliau telah mengadu jatuh sakit dan terlantar di Kem Nablus, namun tindakannya itu telah membuatkan orang ramai tertanya-tanya dan berbagai spekulasi timbul. Beliau kemudiannya membawa tenteranya ke Damsyik dan di situ beliau telah memerintahkan supaya tentangan terhadap Inggeris dihentikan. Dengan ini, ia menjadi peluang keemasan kepada pihak Inggeris untuk maju ke wilayah Uthmaniyah. Kemudian pihak Inggeris meminta Khalifah membubarkan Dewan Rakyat yang mana ia berkuasa untuk menentukan kekuasaan Khalifah selepas kekalahan Turki dan pengisytiharaan gencatan senjata. Tidak cukup dengan itu, Inggeris mencetuskan huru-hara di dalam istana kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1918 hinggalah ke tahun 1919. Mereka kemudiannya mencadangkan agar Mustafa Kamal memikul tugas sebagai pemerintah supaya Mustafa dapat menjadi orang yang mampu memenuhi kehendak rakyat dan satu-satunya pegawai tentera yang layak mendapat penghargaan daripada pihak tentera. Oleh itu, kehebatan Mustafa Kamal kian terselah di mata masyarakat manakala institusi khalifah pula semakin merosot. Pada masa yang sama juga, beliau telah berjaya menjayakan rancangan pihak bersekutu untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan Uthmaniyah. Revolusi yang dicetuskan oleh Atatürk disokong penuh oleh Inggeris dan berjaya pada peringkat awal setelah gerakannya disertai oleh pemimpin-pemimpin muda dan ahli fikir yang meletakkan syarat agar tidak membabitkan khalifah. Pertempuran di antara tentera Uthmaniyah dengan Greek telah berlanjutan selama 1,5 tahun. Semasa pertempuran sedang berlaku, pihak bersekutu telah mengumumkan bahawa mereka berkecuali. Sungguh menghairankan kerana senjata-senjata yang dibekalkan kepada Mustafa Kamal adalah dari Rusia, hasil perancangan rapi pihak Inggeris di Bosfor, sedangkan Rusia memusuhi kerajaan Uthmaniyah. Barat telah membesar-besarkan kemenangan pimpinan Mustafa Kamal ini dan menyebarkan dengan cepat ke negara-negara Islam. Orang Islam telah tertipu dengan tindakan Mustafa yang berjaya memenuhi aspirasi mereka. Sehinggakan Ahmad Syauqi pernah memuji Atatürk melalui sebuah khasidah yang mengumpamakan Atatürk seperti Khalid bin Al-Walid yang berbunyi, "Maha besar Allah, betapa kemenangan yang penuh keajaiban. Khalid Turki, hidupkanlah kembali Khalid Arab." Namun, cita-cita dan impian mereka berkubur apabila Atatürk membubarkan kerajaan khalifah pada 3 Mac 1924. Kerabat diraja dan khalifah dihalau keluar dari Turki. Kementerian Wakaf dan Kementerian Undang-Undang Syariah dimansuhkan serta sekolah-sekolah agama ditukarkan menjadi sekolah-sekolah awam. Musuh-musuh Islam melihat bahawa penghapusan Khilafah Islamiyah bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia hanya akan dicapai dengan cara menonjolkan seorang wira yang agung dan Mustafa merupakan orang yang digelar wira tersebut. Dengan kejatuhan kerajaan khalifah, Mustafa Kamal dengan bantuan pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi dan memperbodohkan seluruh rakyat. Dan inilah masanya yang paling sempurna bagi mereka untuk menghancurkan Islam. Sangat mengecewakan apabila ketika menjadi presiden, Mustafa Kamal Atatürk telah memperkenalkan undang-undang yang baru yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam bagi menghapuskan pengaruh Islam di Turki. Antaranya ialah membenarkan wanita memakai tudung dengan syarat berskirt, membenarkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat memakai tali leher dan topi iaitu sesuai dengan kehendak barat, menyuruh lelaki dan wanita menari bersama-sama di halayak ramai, menegaskan bahawa negara tidak akan maju jika rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden, menggalakkan arak diminum secara terbuka, mengarahkan Al-Quran dicetak di dalam bahasa Turki, menukarkan azan ke dalam bahasa Turki, mengambil arkitek-arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki namun digunakan untuk mengukir patung-patungnya di seluruh bandar Turki. Agama Islam dibuang sebagai agama rasmi,
menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha, melarang orang Islam mengerjakan ibadah haji, mengubal undang-undang perkahwinan mengikut undang-undang barat, melarang poligami dan membenarkan wanita Islam berkahwin dengan lelaki bukan Islam, membatalkan cuti hari Jumaat, menukar Masjid Hagia Sophia kepada muzium dan sesetengah masjid dijadikan gereja, menutup masjid serta melarang umat Islam dari solat berjemaah, menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin, membatalkan undang-undang waris dan faraid secara Islam, menghapuskan penggunaan kalender Islam dan menukarkan huruf Arab kepada huruf Latin, dan akhir sekali menganggap dirinya sebagai Tuhan, sama seperti Fir'aun. Pernah seorang askar ditanya oleh Atatürk siapa Tuhan dan di mana Tuhan tinggal. Oleh kerana takut, askar tersebut menjawab, Kamal Atatürk adalah Tuhan. Ketahuilah, walau sehebat mana sekalipun manusia di muka bumi ini, kita tetap tertakluk kepada kuasa Allah yang Maha Besar. Sama seperti kisah Namrud dan Fir'aun, kematian Mustafa Kamal Atatürk sangat menyeksakan. Diceritakan bahawa ketika di hujung-hujung nyawa pemimpin laknatullah ini, beliau telah menderita penyakit dan hukuman yang perit. Beliau menghidap penyakit kulit yang sangat teruk sehingga ke kaki yang menyebabkan badannya merasa gatal. Beliau juga mengalami sakit jantung dan penyakit darah tinggi. Menurut Syekh Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafqudah, Mustafa Kamal diserang penyakit dalaman iaitu sirosis hepatitis disebabkan oleh alkohol. Cecair telah berkumpul di dalam perutnya dengan teruk. Ingatannya menjadi lemah dan darah mengalir keluar dari hidungnya tanpa henti. Beliau juga diserang penyakit kelamin akibat maksiat. Bagi mengeluarkan cecair yang terkumpul itu, doktor menggunakan jarum lalu disedut cecair tersebut dari dalam perutnya. Perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Mukanya pula mengecil dan darahnya berkurang sehingga pucat seputih tulang. Giginya pula banyak yang tertanggal sehingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat kuat sehingga tidak boleh tidur dan badannya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Namun begitu, beliau masih angkuh walaupun diseksa. Atatürk ketika itu mewasiatkan agar jenazahnya tidak disolat jika dia meninggal dunia. Tubuh badan beliau mengalami panas yang amat sangat sepanjang masa sehinggakan beliau mengarahkan pihak bomba untuk menyiram ke atas rumahnya selama 24 jam. Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletakkan ketulan-ketulan ais di dalam selimutnya bagi menyejukkan badannya. Dengan kuasa Allah yang Maha Besar, tidak sedikit pun dia merasakan kesejukan daripada ais-ais tersebut. Oleh kerana kepanasan yang tidak tertanggung, beliau menjerit dengan kuat sehinggakan seluruh istana mendengar ceritanya. Tidak tahan dengan jeritan Atatürk, mereka yang bertanggungjawab telah memasukkan beliau ke dalam bot dan menghantarnya ke tengah lautan agar dia merasa sejuk. Namun, itu tidak berlaku. Pada 26 September 1938, Atatürk telah pengsan selama 48 jam akibat terlalu panas dan sedar selepas itu, tetapi dia mengalami hilang ingatan. Kemudian Atatürk pengsan sekali lagi selama 36 jam dan kali ini ia berakhir dengan kematian. Ketika beliau mati, tiada seorang manusia pun memandikannya, mengafankan dan mensolatkan mayatnya. Mayatnya diawet selama 9 hari 9 malam sehinggakan adik perempuannya meminta ulama-ulama Turki memandikannya, mengkafankan dan mensolatkannya seperti Muslim. Siksaan ke atas beliau di muka bumi masih belum tamat apabila Allah mengazabkannya sekali lagi ketika proses pengebumian. Ketika mayat hendak ditanam dengan kebesaran kuasa Allah, mayat itu tidak diterima oleh bumi. Pastinya kita tidak dapat membayangkan situasi ini. Usaha mengebumikannya gagal dan akhirnya mayat beliau diawetkan sekali lagi lalu disimpan di dalam Muzium Etnografi Ankara selama 15 tahun, iaitu sehingga 10 November 1953. Cubaan terakhir untuk mengebumikan mayat beliau tidak diizinkan Allah. Sekali lagi bumi suci ini tidak menerima mayat laknatullah ini. Akhirnya, mayatnya dibawa ke satu tempat berbukit dan ditanam di dalam binaan marmah seberat 40,000 kilogram. Makamnya diberi nama Anis Kabir. Sekian sahaja kisah mengenai Mustafa Kamal Atatürk. Semoga kisah ini memberikan teladan kepada kita semua. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa komen, share dan like.
Terima kasih kerana menonton.